komen satu dua perkara hari ni tuan-tuan. Nombor satu, berkenaan dengan Tun Mahathir. Semalam dia kata dia ada buat kenyataan tuan-tuan. So Tun Mahathir sebelum ni dia ingat dia dah sebelum ini saya tengok dia tak buat kenyataan. Tiba-tiba semalam dia buat kenyataan. Dia kata kerajaan hari ni diktator dia cakap tuan-tuan. Dan bila saya dengar Tun Mahathir ni cakap macam itu, saya nak cakal lah, orang putih kata. Cakal tu apa, geli hati ke lucu, saya tak tahulah tuan-tuan. Sebab saya membesar dan remaja dan bekerja zaman Mahathir jadi PM4 tuan-tuan. Tahun 80-an, tahun 90-an. So saya tahu macam mana Tun Mahathir ni punya pentadbiran, macam mana bila dia jadi Perdana Menteri dulu. Dan saya juga bila saya pergi universiti, saya belajar politik dulu tuan-tuan, di universiti. Saya punya tesis tu pasal Malaysia dan pasal masa depan Malaysia dan macam mana kita nak membangunkan Malaysia lepas tahun 2020. Dan untuk tulis tesis itu saya terpaksa kaji. Untuk kita jangka masa depan, kita juga kena tengok daripada mana kita datang. Itu adalah salah satu daripada central hujah saya dalam tesis saya. So saya kaji Malaysia masa zaman Mahathir, masa Perdana Menteri dulu. So saya kaji Mahathir ni, dasar-dasar dia, macam mana dia jadi. So saya study lah Mahathir dulu. So Mahathir ni tuan-tuan, bila dia cakap kerajaan diktator, saya rasa mungkin dia cakap pasal diri dia sendiri tuan-tuan. Sebab Mahathir ada that kind of tendency. Bila orang cakap dia cakap orang. Bila orang kata dia diktator, dia cakap orang lain diktator tuan-tuan. So bila orang kata dia rasuah, masa zaman dia orang kata dia rasuah, dia kata orang lain rasuah. So macam itu dia punya style dia tuan-tuan. Dan kali ni dia kata orang lain diktator. Zaman dia dulu tuan-tuan, saya ingat macam semalam dia kata kerajaan tak bagi bersuara lah, tak boleh kritik kerajaan dan sebagainya. Itu dia buat dulu tuan-tuan, tahun 80-an, 90-an. Media-media zaman dulu bukan macam sekarang. Media zaman sekarang, kalau kita tak puas hati, kita boleh bersuara melalui Facebook, melalui internet, melalui live macam ini, Instagram. Dulu zaman Mahathir tak ada Facebook, tak ada YouTube, tak ada Instagram. Sebab tu dia boleh tahan 22 tahun. Kalau dulu ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, saya ingat Mahathir tak tahan 22 tahun tuan-tuan. Saya ingat 5 tahun pun tak tahan saya rasa. So Mahathir dulu dia kontrol media. Siapa yang hidup zaman dia, membesar zaman dia tahu. Dan dia, orang kata, semua saluran-saluran maklumat datang daripada media yang dia kontrol. Dan kita tak boleh kritik pula tu. Bila kritik dia masuk ISA. Dulu ada ISA tuan-tuan. ISA bila dia boleh tangkap orang tanpa warrant dan tanpa habeas corpus. Habeas corpus ni ialah you have to, dalam bahasa Latin, habeas corpus, you have to produce the body. Itu pergi bawa berjumpa dengan hakim atau magistrate atau mahkamah. Dulu tak. Siapa kritik kerajaan, Menteri Dalam Negeri boleh tahan, masuk penjara tanpa warrant, tanpa habeas corpus. Sama Mahathir dan ramai ahli politik masuk dalam penjara masa zaman Mahathir. Saya ingat kalau saya jadi ahli politik tahun 80-an, 90-an, saya pun dah masuk penjara. Sebab itulah. So dia kata begitu. Dan itulah. Dan sebab hanya mungkin dia nak jadi relevan balik lah dalam politik ni tuan-tuan. Tun Mahathir kalah, dilangkaui sampai hilang deposit. Dan satu lagi, kemarin dia masuk Parti Putra. So Dato' Ibrahim Ali, Dato' Ibrahim Ali ni kawan saya juga tuan-tuan, walaupun dia parti lain. Dulu dia ni dalam UMNO. Dia pun selalu WhatsApp saya, kadang kita berhubung. Dalam politik ni memang kita seteru politik, tapi sahabat tetap sahabat. So Dato' Ibrahim Ali dia bagi tahu saya dia nak jemput ataupun nak minta Tun Mahathir lah ambil alih parti dia Putra. So saya bagi tahu Dato' Ibrahim Ali, saya kata, Tok Im, saya rasa that's not a good idea. Saya kata, sebab bukan pasal saya tak suka Tun Mahathir ke dan sebagainya. Saya kata saya dan Tun Mahathir ni memang saya seteru politik.
Tun Mahathir, banyak dasar-dasar. Macam saya politik saya tak kritik peribadi, tuan-tuan pun tahu saya kritik pasal dasar. Saya mengamalkan politik positif betul, tapi dasar saya kritik. Tapi peribadi orang saya tak sentuh. Politik peribadi ni politik kotor, memang kita perlu tinggalkan. So macam Tun Mahathir, saya hormat dia sebagai orang tua, saya kata. Tapi saya tak setuju kalau siapa-siapa parti politik nak tunggang dia lagi ataupun nak drive dia sampai ke habis, sebab dia umur dah 97 tahun. Pada saya, bagilah orang itu berehat, tuan-tuan. Dia dah 97 tahun, sampai bila siapa-siapa nak tunggang dia ke, nak drive him. Dalam ayat saya pada Datuk Ibrahim Ali, saya kata please don't drive him to death lah, with politics, so bukan saya doakan Tuan Mahathir meninggal ke apa, tidak, tapi dia dah tua, tuan-tuan. Bagi peluang dia berehat. Bukan pasal saya tak nak dia arena politik. Kita dah deal dengan politik Mahathir ni dah berpuluh-puluh tahun, so we used to politik Mahathir ni, but it's just that sebab dia dah tua, so please jangan, saya kata bagi peluang dia rehat lah, sebab dulu orang hormat Tun Mahathir ni, tapi bila dia become negative and dia bawa isu-isu dia suka menjatuhkan orang, so lama-lama orang tak respect dia, so orang hilang hormat pada Dr. Mahathir ni, sampai dia kalah di Langkawi, tempat dia sendiri, sampai hilang deposit, tuan-tuan. So sampai begitu sekali. So saya cakap pada Datuk Ibrahim, bagi dia, orang kata, berehat, supaya kembalikan rasa hormat rakyat kepada Tun Mahathir semula macam dulu-dulu. Kalau dia tak pergi negatif, sekarang dia jadi macam old bitter man, tuan-tuan. So orang tak hormat, old bitter person, orang tua yang bitter, orang tak hormat. So saya nak orang rakyat hormat balik Tun Mahathir. So sebab itu jangan drive dia macam itulah, itu pandangan saya lah. So pandangan politik tu aside lah, sebab saya, ibu bapa saya mengajar saya supaya hormat orang tua, tuan-tuan. Dan jangan mencarut, jangan maki orang, hormat orang tua. So saya hormat orang tua, politik. So sebab itu nasihat saya pada ni, and then saya cakap ni personally pada Datuk Ibrahim, dia pun tahu. So tapi yalah, mungkin mereka ada agenda masing-masing, saya tak tahulah, tuan-tuan. Dan saya memang tak setuju dengan dasar Mahathir. Mahathir contohnya dia nak buat balik proklamasi Melayu. Saya sekarang ni, itu adalah naratif lama, tuan-tuan. Naratif untuk orang kata naratif kauman lah, naratif untuk kata orang Melayu ni tertindas, dan lepas itu salahnya orang lain, kaum lain dan sebagainya. Ini kalau tuan-tuan baca buku Malay Dilemma Mahathir, mungkin tuan-tuan akan terpengaruh lah dengan itu. Saya kecil-kecil, saya ingat umur saya dalam tak sampai 10 tahun saya baca dah Malay Dilemma. So kebanyakan daripada kita growing up indoctrinated by Mahathir, dalam buku yang dia tulis dulu. Tapi lama-lama bila kita tengok balik negara ini, kita tahulah negara ni jadi polarized, tuan-tuan. Ada polarisasi kaum sebab itu, sebab Dr. Mahathir lah. Dia cuba macam itu. Nombor satu, kalau kita nak bantu orang Melayu, bukan dengan cara itu, tuan-tuan. Mahathir, nombor satu, style Mahathir ni, dia suka kritik bangsa kita sendiri. Itu saya tak setuju, tuan-tuan. Lepas tu menyalahkan kaum lain. Itu satu saya tak setuju. Saya yang pertama sekali, saya ingat tahun 2016 ke dan 2017, saya masuk dalam TV bernama, itu tahun berapa tahun, 7 tahun lepas, boleh tengok dalam bernama TV, tuan-tuan. Yang saya kata stop ataupun berhentikan kata Melayu ni malas, jangan kritik kaum sendiri. Ini naratif ni datang dari Mahathir. Dia nak bantu Melayu kononnya, tapi dia sendiri kritik bangsa kita sendiri. Dia kata Melayu malas, kononnya nak nasihat orang Melayu lah, nak sedarkan orang Melayu, jangan jadi malas, jangan jadi bodoh dan sebagainya, apa-apalah. Tapi itu bukan cara, tuan-tuan. Sebab saya appear dalam TV 7 tahun lepas, saya kata jangan cakap benda ini lagi, sebab ini adalah naratif yang tak betul. Orang Melayu bukan malas. Saya bukan malas, tuan-tuan. Saya datang dari keluarga miskin, saya macam-macam kerja saya dah buat, tuan-tuan. Saya pernah jadi buruh, saya pernah berniaga pasar malam, saya pernah pergi macam-macam lah dengan ayah saya dulu. Ayah saya dulu bawa lori, bawa rezeki. Kita bukan malas, kita mencari rezeki. Tapi bila pemimpin kita sendiri cakap orang Melayu ni malas, maka benda itu akan jadi stigma kepada kita sendiri. Kita pun rasa
kalau kita jadi ibu bapa, hari-hari kita cakap anak kita malas. Engkau ni malas, engkau ni bodoh, awak ni bodoh, awak ni malas. Anak kita yang tak bodoh, tak malas pun rasa dia bodoh dan malas. So benda ini lekat dalam kepala. Walaupun dia bukan bodoh, dia malas, dia rasa dia bodoh dan malas, dan dia akan jadi bodoh dan malas. Itu nombor satu. Nombor dua, kaum-kaum lain pun, bila pemimpin kita sendiri cakap kita bodoh dan malas, apa lagi pemimpin kaum lain, tuan-tuan? Orang lain pun bukan pemimpin kaum lain pun akan menampak persepsi kita, betul lah orang Melayu ni bodoh dan malas. So persepsi itu yang telah ditanam oleh Dr. Mahathir itu lekat satu dunia, tuan-tuan. Dan kaum lain bila tengok kita ni, betul lah orang Melayu ni bodoh dan malas, sebab apa Mahathir cakap. Inilah yang menjadi stigma yang telah memperkuatkan lagi, saya kata, exacerbate discrimination against the Malay, iaitu telah menerukkan lagi keadaan diskriminasi terhadap orang-orang Melayu. Sebab stigma ini yang telah diletakkan oleh Dr. Mahathir. Dia kata orang Melayu, orang ni bodoh dan malas. Kaum lain pun pandang orang Melayu dan malas. Sebab itu orang Melayu susah nak dapat kerja, susah nak dibagi bisnes, tuan-tuan. Sebab bila dapat gaji rendah. Sebab apa? Ini ada stigma dia. Siapa yang tanamkan stigma ini? Dr. Mahathir lah. Tapi bila kita tanya dia kata kononnya nak menyedarkan orang Melayu. Ini bukan nak menyedarkan orang Melayu, tuan-tuan. Tak ada kaum dalam dunia ini yang kutuk kaum dia sendiri, kecuali orang Melayu. Sebab apa Dr. Mahathir cakap macam itu? So ini saya tak setuju. Saya cakap macam itu dulu pada Dr. Mahathir. Bukan cara itu. Bila ada stigma ini, persepsi diskriminasi terhadap orang Melayu akan lebih teruk. Ditanam oleh Dr. Mahathir. Dia tak sepatutnya, bukan macam itu untuk membetulkan orang Melayu. Bukanlah saya suruh kita puji diri kita sendiri, tidak. Tapi ada cara lain. Cuba bayangkan macam saya cakap tadi lah. Hari-hari kita cakap anak kita bodoh. Lama-lama memang dia fikir dia bodoh, dia akan jadi bodoh. Because it will manifest itself, benda itu. Ini bukan caranya. Satu lagi, dia cuba menyalahkan orang lain. Ini satu lagi Mahathir, tuan-tuan. Bila satu berlaku, dia akan nyalahkan orang lain. Macam dulu dalam buku Malay Dilema, dia salahkan kaum lain. Tuan-tuan, dia kata kaum ni lah sebabnya orang Melayu jadi macam ini. Ini satu lagi naratif polarisasi yang dibawa oleh Dr. Mahathir. Sebab itu saya tak setuju, tuan-tuan. Kalau kita ikut dia, negara ni makin lama akan jadi polarise. Kaum ini akan benci kaum ni akan benci kaum ni. Itu jadi lagi teruk negara ini. So sebab itu saya kata benda ini tak boleh berterusan lah. Dan lebih banyak kali Dr. Mahathir buat macam ni, lagi ramai orang benci dia, tuan-tuan. Sebab orang dah tahu ini bukan kali pertama dia bawa cerita ini. Kalau